Juga mungkin satu acara yang agak besar juga sebentar lagi dan kita saksikan dulu paparan ini kembali selepas ini bersama kami. Tanggal 11 April 2015 ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu peminat badminton seluruh dunia, khususnya di Malaysia, apabila kes doping bekas pemain nombor 1 dunia Datuk Lee Chong Wei akan diperdengarkan di Amsterdam, Belanda. Keputusan kes akan diumumkan oleh 3 anggota panel pada hari yang sama atau 2 ke 3 hari selepas pendengaran kes tersebut. Datuk Lee Chong Wei telah didapati positif menggunakan bahan terlarang dexamethasone semasa beraksi di kejohanan dunia di Copenhagen, Denmark pada Ogos 2014. Datuk Lee Chong Wei akan diwakili oleh peguam utama Mike Morgan, seorang pakar perundangan sukan berpangkalan di London yang dilantik oleh BAM. Pengalaman dan kredibiliti Mike Morgan ketika membantu dalam pendengaran kes doping beberapa personaliti sukan dari Amerika Syarikat dan pemain bola sepak Manchester City Yaya Toure sedikit sebanyak memberi sinar harapan buat Datuk Lee Chong Wei. Pasukan pembelaan juga telah bersiap sedia untuk mengetengahkan hujah bahawa dexamethasone bukan dadah bagi meningkatkan prestasi. Datuk Lee Chong Wei akan ditemani peguam beliau B. Jagadish Chandra dan pengurus besar BEM Kenny Goh semasa hujah tersebut di Amsterdam nanti. Beliau yang kini digantung Persekutuan Badminton Dunia BWF boleh digantung sehingga 2 tahun jika didapati bersalah. Buat Datuk Lee Chong Wei, sesungguhnya rakyat Malaysia sentiasa memberi sokongan dan iringan doa agar kemelut isu doping ini berakhir dengan keputusan positif. Datuk Lee Chong Wei yang kini menanti kelahiran anak keduanya pasti mengharapkan kebenaran akan memihak kepada beliau untuk beraksi semula. Semestinya, kudrat dan kehebatan Datuk Lee Chong Wei dirindui dan dinanti-nanti peminat badminton di seluruh dunia. Semoga kebenaran berpihak kepada Datuk Lee Chong Wei. Sememangnya kelibat Datuk Lee Chong Wei dirindui terutama sekali oleh peminat badminton Malaysia. Malaysia Open menyaksikan satu persembahan yang agak hambar daripada pemain-pemain perseorangan Malaysia dan hanya Zulkifli Zulfadli saja yang berjaya melepasi pusingan-pusingan kelayakan. Jadi ini menunjukkan Datuk Lee Chong Wei amat dirindui di Persada Badminton Antarabangsa, tetapi apapun kita harus menunggu keputusan pada April 11 nanti. Bukan kita saja rindu, Datuk Lee Chong Wei juga rindu. Itu yang disebut ataupun ditulis oleh media sebelum ini. Dan untuk bercakap tentang ini juga nak bercakap tentang satu acara yang penting sebenarnya yang akan berlangsung di selepas ini, iaitu persidangan perubatan sukan dan sains sukan. Kita bersama dengan 2 orang tetamu kita sekarang ini. Yang pertamanya Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif ISN Institut Sukan Negara. Apa khabar, Datuk? Ya, terima kasih kerana bersama kami dan juga Dr. Vela Pandia dan Laki Ponuseme, pengerusi persidangan perubatan sukan dan sains sukan. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama kami juga. Jadi mungkin sebelum kita menjurus kepada persidangan, kita bertanya sedikit tentang apa yang bakal berlaku nanti pada 11 April. Sebelum itu, mungkin ada yang masih belum faham tentang proses bagaimana sampel-sampel dianalisis ketika sesuatu kejohanan berlangsung dan bagaimana sampel ini didapati positif hanya selepas kejohanan itu selesai dan setelah tamatnya segala agenda berkaitan dengan kejohanan tersebut. Datuk. Proses anti-doping ni, ujian anti-doping adalah satu proses yang amat terperinci, ketat dan mengikuti satu tata cara yang telah ditetapkan oleh World Anti-Doping Agency. Dan ini menurut satu kod yang dipanggil World Anti-Doping Code. Dan di dalam proses ini, seseorang atlet pada tahap Datuk Lee Chong Wei bukan saja di sesuatu kejohanan tetapi di luar kejohanan pun, di tempat tinggal beliau, di tempat latihan akan diuji beberapa kali dalam setahun. Dan ini adalah suatu perkara yang biasa untuk pemain-pemain ataupun atlet-atlet yang world ranked pada tahap tertinggi. Dan proses dia kalau di dalam pertandingan dan di luar pertandingan, supaya juga dari segi tata cara dia akan diberi pemberitahuan pada satu masa dan ketika yang dekat atau sejurus selepas pertandingan ataupun sejurus selepas latihan without notice. Tetapi dalam pertandingan dia adalah dalam masa 1 jam diberi masa untuk melaporkan diri kepada ke
bilik ujian, dan selepas sampel dikutip dengan satu tata cara yang ketat juga. Kemudian sampel itu akan dihantar ke makmal yang diberi akreditasi oleh WADA. Dan makmal ini ada juga tertakluk kepada prosedur-prosedur dipanggil laboratory standards. Dan ini akan dibuat, dan biasanya sesuatu keputusan akan diberi. Jikalau tak ada masalah, cepat juga. Dalam masa 24-48 jam dah tahu keputusan dia. Tetapi jikalau ada apa-apa perkara yang mencurigakan, jadi tentu sekali makmal itu akan membuat ujian lanjutan untuk memastikan bahawa yang apa-apa yang positif itu betul-betul benar-benar positif dan tidak boleh diragui oleh sesiapa. Dan apabila ada keputusan, akan diberitahu kepada pihak atlet dan mereka yang akan bersama-sama dengan dia, jurulat pengurusan seperti persatuan dan sebagainya. Kemudian dia akan diberi peluang untuk challenge keputusan dalam sampel dalam botol A. Dan untuk challenge ni, kadang-kadang dia kata dia tak mau challenge. Jadi dia terima juga. Kalau dia terima, jadi ini akan di suatu proses yang lebih cepat dan akan jatuh hukum setelah dia disiasat oleh panel penyiasat. Tetapi kalau dia challenge sampel B, bukan apalah, tetapi untuk memuaskan hati dia. Manalah tahu, perkara ini pernah berlaku juga. Tapi saya berfikiran bahawa kalau itu adalah menjadi hak seseorang, harus kita jalankan. Dan apabila dijalankan, jadi ada tata cara yang lain di mana beliau sendiri boleh hadir untuk melihat pembukaan botol B dan menunggu keputusan untuk sampel dalam botol B. Dan lepas tu bila dah biasanya sampel serupa juga, hanya dibagi dua. Satu masuk dalam botol A, satu masuk dalam botol B. Jadi keputusannya tentu sekali sama. Dan pada masa itu, jadi bila dah ditentukan bahawa botol B itu positif mengikut tata cara yang ditetapkan, jadi proses ini akan berjalan lah. Lepas itu akan diberitahu kepada pihak Persatuan Sukan Antarabangsa yang berkenaan. Dalam kes ini Badminton World Federation. Dan pihak atlet akan digantung secara dipanggil provisional suspension. Tapi bila dah positif, jadi dia akan diberi peluang untuk mengemukakan kes dia, untuk menyediakan, dan akan dipanggil untuk siasatan. Hanya dalam kes ni dia mengambil masa yang lama sebab kita tak boleh bincang spesifik soal kes, tetapi dalam pengalaman saya, kalau saya boleh cakaplah, perkara ini bukan perkara yang straightforward, bukan satu perkara yang open and shut case. Jadi kita harus berhati-hati sebab atlet pun ada hak masing-masing. Bukan saja kita nak menghukum, tetapi juga proses ni juga menjaga hak atlet. Jadi tentu sekali dengan penampilan dan pelibatan pihak peguam, Mr. Mike Morgan dan rakan-rakan dia. Jadi ini kita adalah usaha kita, ikhtiar kita to make sure kita tak ada, we have not left any stone unturned. Maknanya kita melihat, orang Melayu kata sampai lubang cacing lah. Supaya kita puas hati bahawa tak ada apa-apa permasalahan, tak ada apa-apa perkara yang mencurigakan dan sebagainya. Macam tu.